Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Feel the Experience. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. #Feel the Experience. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, itu dah. Boleh juga ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah atau terus sahaja WhatsApp ke talian +6 011 1644 8484. Gunakan kod kami Kinabalu Podcast untuk mendapatkan Diskaun yang paling padu. Pangkis Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Podcast paling dangdut di dunia. Paling dangdut sudah. Di bulan Ramadan ini kita ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia, kepada pendengar kita di seluruh dunia. Selamat. Satu dunia. Ya, kita didengar hampir lebih 50 country sebenarnya. Analytically kita sudah mencecah 40 lebih ribu stream hanya di Spotify sahaja. Baru stop pula. Baru Spotify. Stop apa? Spotify. Spotify. Belum lagi daripada YouTube. Untuk makluman semua, kita sedang berlangsung live di TikTok Faizal sekarang ini. What's up guys? Harap-harap dengar lah kan. Ya, so kalau kamu mau dengar recording ini akan keluar pada hari esok sebenarnya. Besok kah? Besok sudah. Besok kan Ahad, you forgot? Iya kan, besok Ahad. Ya. Damn. So akan keluar esok dan bekerja keras lah kami yang sound engineer. Ya. Mr. Odek. Ya. So On the move. Ceritanya adalah sekarang YouTube pun sudah boleh dengar podcast. Apa? YouTube? Ya. Kira tidak Betul, tahu. betul. Boleh sebut gak di TikTok tu? Kasih boleh ya. YT. So boleh tengok sana. Dia bukan dia automatic bila dia minta kau punya RSS feed di masa kita register kita punya lah. Sekarang terkini ada 2 option untuk podcast. Ada banyak lah dia video, shorts, podcast, playlist gitu kan. Ada podcast di situ. So bila kau klik saja, dia terus sama selari dengan apa yang ada di Spotify. Wow. Okay, here's a question. Kalau macam kita punya recent punya podcast dan video podcast, so dia akan show di sana juga video dia. Video you need to upload as in video. Oh gitu. So kalau dia tidak suara aja lah. dia akan jadi suara sajalah. Kita punya admin tahu lah tu dia upload video lah kan. Senang lah. Mesti kau belum pernah tekan nih kan? Bagian saya pun belum pernah lagi. Saya sudah, tapi saya tidak tahu yang dia ada video macam Joe Rogan atau tidak. Ya, so dia jadi begitulah. Dan update terkini Spotify sekarang ada short-shorts tapi ada short-short di atas tu kau boleh klik, dia orang ambil snippets dia lah. Snippets untuk setiap playlist. Ya. Oh gitu? Ya. So, kau kasih dia auto kah? Auto Kau kita yang handle tidak? Tak, auto. Kalau kau buka saja, kau klik satu dekat nama tu, kau boleh swipe dia. Jadi orang boleh dengar snippet tu, orang pilih best ke ni sejuk. Ini best ke? Orang tak best tak payah lah. So memudahkan pendengar lah kan? Mempermudah. Tapi kadang-kadang bukan yang kita mau lah. Maksudnya bagian yang bukan kita mau. Kau tahu saya teringat apa? Random. Ya, random. Ya, random. Dia random. And then kau tahu apa saya teringat? Saya teringat yang ada satu feature dalam Sony Walkman. Zap. Zap. Oh, okay. Dia macam snippet. Dia jadi macam radio punya shots ni. Untuk kau mau kira kau mau cek lagu tu sedap atau tidak lah. Ya. Ni ada dia punya ni. Ada satu di bawah logo tu, ada bawah star tu, kau boleh klik ni, jadi kau boleh dengar terus lah. Dia ada shots dia lah nah. Dia akan automatic boleh pilih lah.
Betul memudahkan pendengar lah. Ya. Betul macam reels lah. Ya, betul. Tapi the bad part yang aku rasa Spotify perlu update adalah apabila kau share itu ke mana-mana platform lain. For example, kita bawa Maksudnya pergi share dia punya part-part tu. ya stories tu. Let's say lah the bad part dia. Ya. Aha. Bila kau share dia pergi stories contoh IG lah. Ya. Okay. Dia tidak ambil yang itu punya snippet. Ya. Dia bagi tu link untuk itu episod saja. Alamak. Bila kita share dia bagi link. Ya. Sebab cuba bayangkan punya kerja mudah kalau dia bagi itu terus pergi. Jadi kita nak perlu lagi mau cari edit and all bah. Kalau maksudnya kalau dia bagi link tu kita dengar keseluruhan ya lah maksudnya. Betul. Ya. Dan saya rasa itu masalah coding je. They can do this, man. Ya dia kan udah Ya, betul kan. coding No je, problem. Dia mungkin dia step by step lah. Kenapa thread Twitter apa semua boleh kasih bully sejak. Itulah. Betul. Tapi itulah kita sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut Pengantin bulan baru Ramadan. bukan. Selamat menyambut bulan Ramadan, bulan mulia. Ini hari kelima sudah kita berpuasa. Hari kelima. Bagaimana dengan puasa anda? Okey, Ken? klise lah. Aku okey je, aku rasa macam yang sebelum-sebelumnya kita bersyukurlah jumpa Ramadan lagi lah. Maksudnya kita masih hidup lah. ya masih hidup lagi di Ramadan ini dan moga-moga di Ramadan seterusnya kita akan terus lagi hidup lah. InsyaAllah. Ya, sebab masa kita start ni dulu pun kita pun tidak tahu sama ada kita sampai 4 tahun tapi sampai 4 tahun jugalah. Tapi Kan? kalau tidak silap kita sudah tahu kita akan hadapi lagi Ramadan akan datang. Sebab kita kan 100 tahun umur. So itu 100 tahun. Oh, talking about tahun, aku rewatch beberapa benda movie balik di Netflix lah. ini masih masa cuti ini kan. Ya. Anda juga yang baru-baru ni macam sepanjang ni lah macam Tuhan puasa, so kita kurang sikit bekerja di rumah. Betul. Banyak relax-relax di aircon saja. Alah, kedepatan. Kalau puasa ekon macam mana? Terus. Anda perlu sebab Kota Madu pandai mati karan. Sabar maju 3 jam. Pas semua. Jangan, Anda Aki boleh pelek itu. Marah pula. Betul. Marah dia. Sorry. Okey, teruskan dok. Yang tadi. Aku mendengar yang tadi. So aku rewatch balik Gladiator Zal. Aku rewatch balik legend Gladiator. betul cerita. Jadi Aku rewatch balik Gladiator. Russell Crowe. Correct. Aku inspire balik. Macam biasa, cerita dia memang very inspiring. So, kau tahu lah kerja lelaki ni. Bila sudah tengok movie, kita pergi Wikipedia juga. Kita mau tengok, is it real? Is it based on bla 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 bla. Ya. Ya, tapi itulah apa ni? General siapa nama dia ni? Cassius. General Cassius. Si Cassius. si Cassius. Cassius Maximus something lah, ada nama lagi di belakang lah. So aku Google lah dia Wikipedia. So memang the whole story tu bukan is fiction lah. Tapi memang karakter-karakter tu memang wujud lah. General itself memang ada, tapi tidaklah dia Bukan 100% ya. dia bukanlah kena sebab the good thing, the story yang aku belajar pasal Empire Rome lah masa tu. Apabila diorang mewujudkan Caesar masa tu Julius Caesar kan. Julius Caesar yang handle ni Empire lah. Empire Rome. So sebelum dia dapat ni, bapa dia ni sangat bergantung kepada General Maximus ni lah. Sampai satu saat dia baru menang perang paling besar dengan Spanyol apa semua ni. Dia Jerman dah silap. Dah tahu lah. Diorang panggil ni apa ni pemberontak ni apa? What do you call that in pemberontak in English? I forgot sudah. The rebel. Rebel dia juga. Bukan. The pembangkang. Apa kata this? Bukanlah. Opposition. Very political. Order in the So Aku okay lupa, lah. aku lupa. Okey lah, kepada yang masih tinggal di hutan ni lah, yang masih lagi ingin hidup Barbarians. ya, barbarians, correct. Barbarians lah. So dia ni kira mau structure semua. Yang aku belajar pasal Rome ni, sebelum Caesar dapat itu dia punya belum diturunkan kepada takhta dia, dia mau turunkan kepada general si Maximus ni lah. So apabila dia mau turun kepada Maximus ni, General Maximus ni, sebelum dia sepatutnya diturunkan, dia dibunuh. Bapa dia ni, si Julius Caesar punya bapa ni kena bunuh. Dibunuh. Julius Caesar yang bunuh supaya dia dapat tu takhta. Anak bunuh bapa. Ya. So What the shit, man? So the story is begini. Sebelum dia meninggal, dia bilang dia kata General Maximus, dia bilang kau pastikan kembalikan suara
kita ni kepada parlimen balik kepada suara senator dia bilang. Dia mau suara senator yang handle ni kerajaan Rom lah. Bukan lagi yang kuku besi yang raja si handle termasuk dia pun mau serah balik. Dia pun kuku besi ya. Enggak, dia mau serahkan. Oh, dia mau serahkan sudah. Sebelum saya mati dia bilang nanti saya mati gini bilang susah ni kita mau handle. Masa tu penerus dia tu memang nak boleh pakai bah. Dalam boleh pakai. Caesar maksud tu nak boleh pakai lah. So dia tak tahu aku confused tengok tu movie sebab kan dia suka mengurat kakak dia sendiri. Tapi sebenarnya kan cerita sampai sekarang tidak bisa tengok lagi sebenarnya. Kau tengok Zal, kau tengok balik lah. Very interesting lah tu story. Saya daripada itu apa lagi cerita kau tengok? Okay, selepas tu aku terlepas Gladiator terkeluar lah playlist aku yang Russell Crowe. Semua kan? Ya. Jadi semualah Russell Crowe tengok. Movie lah. Tapi kan let me add lah before you go kan. Asal Gladiator ni kan saya punya pandangan kepada movie itu memang best movie itu. Okay. Tapi saya telah dirosakkan oleh sub tempatan. Contoh Indo. Sub Indo. Tumbuk ya kau kena apa ni? Oh, sayang saya yang kena voice pergi perang. Yang voice dub ya, kena jadi meme troll ni. Itulah tu. Sayang saya kena pergi perang. Pergilah kau. Lepas tu Sabahan punya lagi kan. Punya buruk. Aku rasa yang paling banyak kena meme adalah yang 300. Ya, itu paling legend lah. Orang suka kasih troll ya. Siapa? Ya, Pak. Butcher apa nama ni pelakon ni? Saya lupa sudah. Butcher pula. I forgot the name lah. Tapi itu 300. yang 300 pun dia macam semakin macam taraf Gladiator sudah dia punya legendary dia. Memang. Memang pun. Because dia berlaku sebelum lagi tu. Ya, tapi so aku lepas Gladiator aku tengok tu, aku tengok Russell Crowe lagi lah. Dia punya movie lagi. Dia punya movie lagi lah. Apa tu sudah aku tengok. Tapi Russell Crowe punya movie memang semua yang aku rasa yang best lah. Padu-padu. Aku rasa movie ni bukan ada satu dia jadi macam Secret Service kah di White House. Itu Butler, itu Jared Butler. Hampir sama muka dia kan. Betul yang 300 tu Jared Butler. Ya itu muka dia hampir sama. Dia apa ni dia yang Olympus Has Fallen, Olympus Has Fallen, London Has Fallen gitu tu kan. Semuanya fallen. Sorry. Kau Zal apa kau lain Zal? Aku yang kau bagi tahu hari itu kan masa kita di KKR itu kau cakap ada satu best gentleman lain tu sekarang. Gentleman best. Walaupun dia agak slow sedikit tapi jalan cerita dia menarik lah. Ya betul. Baru episode ketiga keempat ke ketiga. Best. Macam okey lah. Macam sambung lagi. Ya. Wow. Ada satu lagi movie aku tengok pasal dia ni tukang jahit. Tapi ini twist betul. Belakang dia cerita twist. Ini film, ini bukan series. Okay. Apa film dari Netflix. US. Netflix US. Okay. Tapi dia ni konon dalam cerita ni dari Britain lah. Dia British. Lepas tu dia lari pergi sana sebab dia punya rumah terbakar, dia kena perang something gitu-gitulah. Okay. Dia pergi US, lepas tu dia buka kedai jahit baju. Apa di World War II? Taylor dia Taylor. Lebih kurang Taylor. The Taylor kah? Dia gitu lah. Lebih kurang gitu lah. The Taylor kah? The what lah? Something lah. Tapi siapa pelakonnya? The Pianist. Lebih kurang bukan. Let me check. So sambil aku cerita lah. Okay. So lepas tu dia sampai di satu tempat ni. Rupanya tempat Taylor dia ni tempat orang yang mob zaman dulu. Right. Gangs. OGs yang pakai tupi-tupi semua ni, yang dulu punya style ni untuk letak macam lama kapon letak dorong punya untuk penyampai dorong. Jadi tempat hub untuk anda menyampaikan maklumat. Macam contohnya ini macam Secret Service lah juga. Dia diam je, dia proxy saja, dia tukang hantar. Lepas tu ini bawa kepada grup ini hantar ke sini, di grup ini jual beli, dia berlaku di situ. Dia macam pengantara lah ni kan. Tapi dia diam saja. Cuma ada satu kotak tu tukang sampai. Oh gitu. Satu hari ini berlaku pergaduhan dia punya yang one of the mob ni punya anak dengan dia punya pengikut. Terus tertimbak di sana, tapi dia terpaksa cover. Dalam masa yang sama dia pun dah dapat cerita, tapi dia punya ending punya siok. Budi Layan tu macam best lah. Aku cari. Film tahun bila kau Ken apa kau tengok Ken? Saya tengok baru. The Seven. Kau tengok? Enggak, aku tengok YouTube je. Baru-baru ni aku layan YouTube sahaja. Tapi kau sebenarnya scan ni, kau jangan layan movie lah kan sebenarnya. Kalau saya terlayan, saya akan layan banyak movie. Itu masalah saya. So memang kau lupa lah apa lain kan. Ya, macam hari itu kan, hari itu saya dengan Kado pergi Johor kan. Dia ada transfer saya Oppenheimer. Dengan yang satu tu ada satu saya lupa sudah, tapi itu pun shock juga. Movie dia yang dia dapat
Macam number apa tu? 27 hours ke apa tu? Oh, 27 hours. Itu best. No. Oh, bukan. Itu kan. Itu siapa tu? James Franco kan yang tangan itu kan. Ini enggak. Ni dia punya cerita macam gini. Itu 127 hours. Oh, 127. Ya, 127 hours. Oh. Ini Dia di macam kedai 7E. lucky draw. lucky number. Lucky numbers. Oh, lucky numbers. Yeah, the lucky one kah? The lucky I numbers. think lucky numbers lah. Lucky numbers. Itu best. Kau cerita sikit. Apa cerita Korea kah? Nah. Dia cerita US juga. Oh yes juga. Itu Hollywood. twist dia pun kau. Dia mind dia blown. twist jadi twister lah terus. Ya, dia twister lagi. Itu best. Saya rasa saya masih alamak tidak dalam phone sudah. Tapi tadi kau sebut kan Oppenheimer. Itu betul-betul lah. Aduh, saya tidak saya tidak tahu lah kenapa dia beli. Dia 6 anugerah dia Ya, menang. 6 anugerah. Tapi saya tengok betul-betul sangat yang Kalau saya rasa saya buang masa betul dengan itu movie lah. Sampai habis juga kau tengok ataupun Habis kau skip juga. lah? Habis juga lah. Tapi Paksa je lah. Tapi dengan macam biasa lah, cepat-cepat klik. macam itu. saya punya pandangan lain. Saya masa saya layan itu movie, Okay. saya memang bagi masa lah. Oh, Untuk betul. layan. Oh. Dia punya progression cerita dan development dia punya karakter dia. Memang dari si betul karakter dia best lah. sangat best. Ya. Sangat best. Ini Apalagi pelakon dia tu kan. dia menang bang. Dia menang. Ya. Dia menang, pembantu pun menang. Membantu Siapa menang. Iron Man? Ya. Siapa ni Iron Man ni? Tony Stark. Tony Stark ni siapa? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. pun angkat. Dia dapat juga kan? Dapat juga. Saya terkejut yang first part of the movie tu kan. Ini macam kenal lah muka dia. Christopher Nolan pun angkat. Middle angkat. director. Fuh. Memang Padu lah. deserve it lah. Aku Oppenheimer baru halfway. Aku nak mau terganggu kan kalau aku. Jadi kalau aku terganggu aku biar tu nanti aku sambung baru aku fokus balik. Sudah lah 3 jam kan. Itu 3 jam. mungkin saya akan lain balik lah. Saya akan tengok dengan yang Dia subjektif lah. Ya, Aku betul. dia subjektif. Ya, Jadi kalau kau dah dapat dulu. Aku pun sebenarnya memang aku rasa lagi sebab dia banyak Ya, backtrack, betul lah. forward, mungkin backtrack. saya rasa tidak berapa sedap sebab saya cepat-cepat bah. Cepat-cepat sebab mungkin. Dia memang slow kan. Dia memang tu movie slow moving development sebab dia pasal macam mana ni. Oh ini kalau sejarah Pembuatan atom bomb. ya atom Ya. bomb ni. Ya. Ya. Dia kau mau absorb satu-satu detail itu, kamu kan connect scene depan pergi belakang. ya. Ya. Sebab aku tengok komen-komen orang pun kan banyak orang cakap yang alah cerita ni macam kita macam boring semua orang punya komen kan. Jadi bila saya sudah dapat bayangan macam gitu, saya tengok pun belum saya tengok saya rasa mesti boring gitu lah. Sudah Iyalah. Mungkin terganggu oleh komen sah. Yep, Maybe mungkin, lah. ya. Tapi tengok orang lah movie macam begini. Ya, itulah bagi aku. boleh layan juga tu boleh layan. Dia Kamu macam layan. Dia macam bunuhan bah. Macam bunuhan Kau lah. tengok bunuhan tu. Kalau kau dah dapat masuk tu cerita tu. Walaupun Apa ini? Wah. Ini cerita. Ni menang award ni Lah, bunuhan ya. ni. Banyak angkat ni. Bunuhan. Ya, Bunuhan. BUNOHAN. Oh, bunuhan. Faizal Husin dengan siapa satu lupa aku tu. Aidi Putra bukan siapa nama dia ni. Okay. One of these adalah. Mambis lah. Diorang angkat juga. Festival film Malaysia banyak angkat. Banyak pergi film-film luar juga. Cans. Masuk pergi Cairns, masuk pergi banyak Banyak. bunuhan. Nice. Dan Rahmat. Siapa dia punya ni? Dia pengacara Dan Rahmat kan yang dia buat cerita pasal baju merah yang bikin takut ni si Mona Fendi punya. InsyaAllah. Tapi tidak lawan Kill juga lah. Kill terbaik. KILL lah. KIL ya. Ya. Kill. Itu Itu best. Tu kau perlu layan kan. Okay. Aku yakin kau akan terpan. Tapi talking about Kill Alright. film Malaysia ni, aku layan Tori La Luna. Oh, dekat Netflix. Dia banyak kecaman kan. Well, tapi best bro. Drama tu. Ya, best. Bukan aku cakap dia best sampai dia sangat best. Ya, tapi dia sangat straightforward dan aku rasa dia memang berlaku dan kenapa perlu mau takut sangat. Dia benda berlaku. Ya. Begini. Shit man. So bagi aku suka cerita tu. Saya belum habis lain lagi. Sebenarnya saya baru tengok satu episode. Tapi satu episode tu pun saya sudah rasa best. Dia kan movie. Ya. La Luna tu kan Satu movie. episode baru Sikit-sikit part sikit-sikit. awal lah. Aku tengah saya cari tengok La Luna ni. cerita tu pun bila saya nampak Sebab viral. Ya. La Luna bagus. Lagi pun apa lagi pun siapa pelakon lelaki dia tu? Shahizi Sen. Si Sam. Ya, best lah. Not bad lah bagi aku. Tapi sekarang kan orang komplain banyak lah dengan Netflix. Ini Netflix dong cakap macam dipelopori oleh Korea ataupun
Oh, apa Bollywood. Bollywood Sampai dengan movie Korea. dorang ya, drama dorang yang rajin keluar kan. Actually dia, sebab bagi aku, kalau aku ni developer dan aku tahu orang akan tengok, aku akan tengok analytics. Ya, Ya. betul. Mana yang paling tinggi kita Itu yang ambil. kita harus keluar. Yes. By all means. Yang paling tinggi memang Korea. Tapi sama ini Bollywood. cerita berkaitan ini bisnes mah. Ya, bisnes, money, mah. Ya, money. Betul. Ha. Dan sekarang ni dengan Netflix kena kecam, kena cakap orang pasal LGBT punya issues lagi. Makinlah dia orang perlu ambil Asian punya movies. Sebab sana tidak terkacau. Ya, betul. Ya betul. Sana dorang masih kekalkan kepada ciri-ciri anulah Asian Asian punya Barang lah. likings lah. Ya. Jadi berbalik kepada movie tadi Russell Crowe tu. Belum settle lagi ya. Betul belum? Belum settle lagi. Kau tengah cari list kan? Ya, aduh, padahal aku boleh tengok yang sudah just watch apa itu. List of Ya. Alright. Okay, jadi aku tengok okay. I watch lepas aku tengok Gladiator, aku tengok Noah. Oh, Noah. The story of Nabi Nuh lah. Itu cerita yang best lah, yang best lah cerita. So aku tengok cerita cerita Noah ni. So aku pun terus di Wikipedia jugalah segala-galanya dan aku dari segala dia punya cerita sebenarnya very relatable dari semua kitab-kitab yang ada. Okay. Macam mana bahtera ini dan macam mana dia wahyu sampai. Lepas tu dia Tuhan bagi tahu yang kau kena buat ini bahtera, jangan peduli pasal orang. Akan ada satu bah yang besar, banjir yang besar. Bah. Ya, lepas tu kau jangan bawa setiap makhluk ni bawa berpasang-pasang dia bilang satu dunia ni akan banjir lah. So nak silap 44 hari kah banjir? Ya, 44 days. 44 days kan. Yeah, sampai dia jumpa ni dan cerita Noah ni memang a little bit memang dia fictionized lah. Walaupun dia based on agak sikit lah. Romanticize dia dramatize lah. Dia dalam cerita tu semua kita perlu akan mati dia bilang. Yang kita bukan selamat ni yang kehidupan semula dan akan ada penghidupan baru dia bilang. So kita ni semua akan mati dia bilang. Jangan lagi ada yang tinggal termasuk saya dia bilang. Satu masa saya akan mati, kita akan semua kita akan mati lah. Dia kasih tahu kita aku bunuh kau bunuh aku begitulah. Tapi masa sekali mengandung yang satu perempuan yang anak yang angkat yang dia jaga yang dia jumpa tu. Okay. Dia mau bunuh sekali twins. Baru dia bilang kalau lelaki kita akan bunuh juga kemudian, tapi kalau dia terus perempuan dia bilang kita terus bunuh terus kalau lahir. Dia sampai hati. Terus dia rasa bersalah dengan Tuhan. Dia banyak buat grab. Aku tengok macam itu lawak sedikit lah. Dia buat grab ni, dia jumpa berries dengan dia buat banyaklah tuak di tepi dia tinggal di gua. Dia orang landed on land. Yeah. Dia orang landed on land. Lepas tu dia bawa diri dia tinggal di gua terus dia banyak cari berries dia terus dia buat tuak kita tak boleh ketahui ni sebab Nabi ni dia minum sampai dia mabuk dia rasa jadi datanglah tu perempuan yang kira anak menantu dia sudahlah padahal dia jaga dari kecil juga. Kenapa dia bilang kenapa gini dia bilang patut mungkin ini yang Tuhan mau kasih nampak dia bilang bukan begini-gini saya tidak dapat terima dia bilang saya sudah gagal dia bilang sebetulnya kita semua mati dia bilang yang tinggal ni binatang saja lepas tu kalau ada lah baru lah tu dia mau kasih fresh balik sebab manusia sudah alpha makan orang sudah apa semua cannibalism apa semua tu. So aku pun tengok lah descendant Nabi dari Nabi Adam apa semua kan terus tengok macam mana susur galur Nabi-Nabi apa semua Usul galul. Tapi kamu tengok lah, kamu tengok Mesia lah, kamu tengok. Apa dia? Mesia. Oh tu. Aku sudah tengok. Itu series kan? Tapi sayang dia tidak dilanjut pada season 2 lah. Itu aku non-stop juga tengok tu Zal. Aku siap habis juga. Saya Non-stop tengok aku. tu kan masa tu saya Messiah. tengok first episode best. Lepas saya cari saya kumpul satu kali terus satu malam Kau siap habis all kan? out terus. Marathon lah tu. Dia orang shoot di Al-Aqsa apa? Iya. Dia orang shoot di Al-Aqsa. Tapi saya tunggu tapi banyak kecaman kan jadi dia tidak sambung. Konon-kononnya dia ni adalah hantaran yang terakhir ni lah. Ya. Damn. Kan ada satu lagi akan bangkit semula. Dia lah konon ni. Dia Aku tak tahu lah macam mana. Tapi macam mana yang magical yang dia buat dia jalan atas air apa semua semua kan. tu kan. Dia tidak terjawab betul lah. Ya, ada berapa terjawab. Banyak yang tak berapa terjawab. Tapi okey, masa saya pun okey. Aku rasa series aku masih elak-elak sikit sebab aku terhook dengan series ni. Tapi ya, Gladiator kalau kamu tengoklah balik. Boleh. It is really good. Ada satu lagi movie yang aku masih belum start tengok Alpha ni. Sudah aku tengok juga Alpha pasal ni.
Ini Alpha. cerita macam mana? Tengok. Oh, ini semua yang anu lah ni. Best ni cerita Alpha. Ay, Dia ingat macam- anak dia sudah mati. Macam saya tengok cerita Diorang ni. pergi berburu. Ah. Ni zaman-zaman gua dulu lah, Masiolitik lah mungkin zaman ni. Paleolitik kah? Paleolitik. Masiolitik aku cakap tadi. Mesolitik. Ya. Telinga aku ni. Macam juga tadi kau bilang, dia buat grape. Aku lah, grape. Kau Dia kata buat apa? grape. Kopi tadi great. Kau kata apa? Dia buat grape. Dia buat grape macam orang. Duduk grape. Bilang, bang. wih. Okay, Sekali great. dia buat wine. Aku ketawa sendiri. Ya, jadi Sorry. kalau kau mau Jauh aku tarik weh. Ini Alpha ni dia cerita pasal dia kena serang oleh bull besar lah. Sebab dia orang berburu kan satu kumpulan. Last kali di pinggir dia tu anak dia terhurung oleh lembu berjantan. Okay. So macam mana dia selamat balik? Yang kasih selamat dia ni satu wolf je. Yeah. Ni wolf yang bawa dia sampai balik. Damn. So dia jadi wolf akhirnya. Wih. Jadi wolf tu lain. Jadi iyalah kalau kau mau cari wolf, menjadi wolf di Sabah ni, dengan mengintai tempat-tempat yang menarik di Sabah ni senang saja. Dan kalau kamu yang sedang live di TikTok si Faizal ni, kalau kamu ingin kereta sewa, kamu pergi NH Travel Sabah. Ya betul. Pakai kod kami Kinabalu Podcast untuk dapatkan yang paling cun punya diskaun. Yep. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini. I just came up with it. Alright. Dengan bantuan NH Travel Sabah, mereka menyediakan bukan wolf pack tapi perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah hinggalah pengurusan percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan untuk wolf pack anda lah. Hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, dan tak apa lagi, ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah, atau boleh terus WhatsApp ke talian +6 011 1644 8484. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Yeps. Hi everyone, I'm Boss James. You are listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah.